Cetak yang kedua, muka surat 30 dah. Anak Al-Haq. Muka surat 30 nombor 9. Ilmu atau pengetahuan bererti penanggapan conception dan pengesahan dan penentuan terhadap objek yang diketahui. Ilmu ni mana tahulah. Bila sebut tahu, mungkin dia tahu tu dengan anggapan, dengan agak-agak. Mungkin dia tahu tu dengan sah, ada bukti. Dan mungkin dia tahu tu dengan tentu, ada boleh uji kaji. Boleh uji kaji. Ataupun boleh dibuktikan. Nur atau cahaya ialah manifestasi diri agar ia nampak sebagai ghaib. Bila sebut nur ni mana cahaya. Cahaya ni adalah untuk terang. Bila terang nampak. Sama ada kalau terang di mata dua butir, nampak di mata dua butir. Kalau terang di hati, nampak di hati. Kalau terang di rahsia, nampak di rahsia. Boleh berlaku. Atas kodak kita tu hidayah kita lah. Kalau kita orang molek baca, kita kata rasul-rasul, nabi-nabi, wali-wali dan mukmin yang Tuhan pilih, maka dia ada lah. Siapa dia boleh menentu, dia tahu. Dia kata saya ni nak mati seminggu lagi, dia tahu. Pala apa benda tu, benda gaib, benda rahsia. Sebab tu saya kata ke dia, dia nampak dengan mata rahsia dia. Dia nampak, saya bagi nampak. Syaitan, tu cakap itah. Kita duduk guna mata dua butir ni. Mata dua butir kita ni pelawak. Semua-semua pelawak. Kita tengok tak betul semua. Tengok jauh sikit, tak nampak dah. Mana? Pergi dekat nampak lah. Tengok benda tinggi, kita kata rendah. Tengok pokoknya hujung kapur. Tebel dengan tangan dia tulis dulu. Betul ke? Tak betul lah mata dua butir. Nak mengesah boleh. Lebih kurang mengesah tu pokoknya. Boleh lah mata dua butir. Tapi kalau nak mengesah tinggi mana ke apa? Mata hati. Membenarkan benar. Jadi apabila ada cahaya, barulah nampak yang lain daripada Allah. Nampak ke apa? Nampak yang lain daripada Allah yang tak ada. Lah dia kita nampak lain pada Allah ada. Bagi orang hakikat, bagi orang tasawuf, dia tengok makhluk yang ada ni tak ada. Aku mana tu? Ni duk balas orang syariat ni. Maksud dia, apabila kita tengok makhluk, tak ada sikit pun pada diri makhluk tu hak makhluk. Semua hak Tuhan. Keadaan tubuh badan tu Tuhan buat. Boleh bergerak kuasa Tuhan. Kandak Tuhan. Pas mana kita ya? Hak mudah kita dengar orang kata, mu semaya lah sehingga tak ada mu. Memang semaya tak ada kita. Ada kita ke kita semaya? Allah Akbar tu kita ke? Hak kita ke? Sami Allahu liman hamidah kita ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ke? Dah. Hak siapa? Hak Tuhan. Tuhan ajar ke Nabi suruh kata begitu. Maka ketika kita kata, jangan duk berasa kita lah. Kena berasa hak dia. Ada pula tanah air orang kita duk mengaku hak kita. Jadi Yahudi lah. Dia dah kata plastik tu hak dia. Dia tak khabar dia rapah tanah orang. Tak kenal tanah air sendiri. Ni cat. Dah ketulah kita. Kita berapa hak Tuhan.
Kita ngaku kita. Ha? Kena tak ada kita. Semaya tu kita kena khabar. Bukan kita tak kita kata. Bukan hak kita. Tak ada sabuk hak kita. Kalau ada hak kita, dia panggil lalai. Kalau kita baca tak siapa. Dah dia lah. Apa kita kata kita? Kita pergi duduk kereta, bunyi kereta pun. Tak apa dia. Driver pergi duduk tu. Tak gitu je lah. Faham lah gitu. Jangan pula kita kata kereta tu driver. Jangan pula kita kata hak ni Tuhan. Lah gitu. Tapi kita kena faham. Hak ada sini ni, dia. Tak ada pun kita. Nak kata gua ada. Bahagia sikit apa ni? Kita tak kerti ni. Tak boleh faham ke tu? Semua ni boleh faham. Kenapa pergi lagi tu? Bukan kita ngaku tu. Tapi kita duduk tilik. Tengok. Bukan aku ni. Tuhan ada urus aku ni. Gini. Boleh jalan, boleh kelip mata, boleh apa. Tuhan berlaku ada urus. Kita seolah-olah wayah kulit. Bapak doga. Kulit. Mampu. Tapi Pak Dogo boleh joget, boleh melompat tu. Tu dalam. Kita boleh melompat, boleh kecek. Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Dia kena dalil. Orang lah sikit-sikit nak dalil. Habis orang mudah lah dalil. Wa ma ramaita iz ramaita. Tidak mudah tu ketika mudah. Saya kata. Tidak mudah ketika mudah. Kita redah, dia kata tidak kita. Walakinna Allah harama. Hak redah tu aku, dia kata tu. Pas kita nak menidakkan lagi mana ayat tu. Maknanya kudrat tu. Boleh. Kalau rasa nyasar, kena tanya balik. Syekh Abdul Qadir Jailani. Mana? Silap tu. Nombor 9 tadi. Syuhud menyaksikan ialah pernyataan expression yang gaib dan yang batin. Syuhud ni ialah pandangan mata hati. Mata hati kita kelih, dia hanya tulu kelih hak nyata ni hak nyata ni dalam gaib. Benda hak berlaku hak nyata dalam gaib. Macam tadilah dia tahu dia nak mati. Dia boleh kecek dengan saya dia. Macam Umar dengan Amru duduk Mesir ni, dia boleh kata, Amru, musuh di belakang kamu. Hak nu dengar. Tu maknanya kalau Tuhan bagi syuhud sampai setara tu, insya-Allah. Kalau kita kata tu cerita dulu lah, tak ada. Saya ada orang tak tahu main mana daripada Kedah dia mari 4 pagi. Misalnya, sudah kerja sebab dia mari. Jawab salah, buka pintu tengok orang tak kenal. Kata awak tak pergi mana, tak mari sini dah. Tak apa suruh mari, dia tutup guru dia suruh mari. Mari buat apa, rumah saya ada berapa? Saya nak tanya 2 soalan dia. Sudah kerja. Kita tak kerti nombor 1 tak tanya. Berapa kita tak kerti? Pada kata, tunggu saat nak habak kata guru. Dia paling ke belak tak? Dia kecek bobel dah sampai dari sini dia tahu pula, dia tahu nama kita pun dia tahu. Dah sampai dia masih gemak ni gini dia seroyak kata guru dia. Kita tengok dia telefon tak ada. Dia kecek dengan dinding begitu je. Dia begitu. Maknanya telefon dia tu tak rusak. Kita ni rusak. Tak ada cahaya tadi. Kalau ada cahaya nampak lah. Tak ada cahaya nak nampak mana. Lah kata.
Wujud ialah manifestasi apa yang tidak ada dahulunya. Ya kita kata wujud ada ni sebab sebelum ni tak ada. Baru boleh kata ada. Sebelum ni tak ada, bagi makhluk bolehlah kita ada. Tapi bagi diri Tuhan, dia ada tu tak ada permula bagi ada. Tu kena faham. Beza dengan kita ni ada tu ada permula bagi ada. Tuhan ni tidak ada permula bagi ada dia. Azali lagi. Ada. Mewujud. Kita ni pada tak ada kepada ada. Apa-apa. Daripada ada jadi ada je. Ada tu nak menunjukkan Tuhan. Nak suruh kenal Tuhan. Nak suruh khabar ke Tuhan. Sebab tu ada hadis kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bagi siapa yang kenal akan dirinya, nescaya dia akan kenal Tuhannya. Tu. Mana kalau kita kenal diri kita akan kenal Tuhan. Kalau kita kata kita kenal diri kita, tapi tak kenal Tuhan, maknanya hak kata tu nafsu kita. Nafsu tahu saja dia kenal setan. Dia kata dia kenal Tuhan, tapi dia takut setan. Nafsu kita. Kata kenal Tuhan, tapi apa dia takut setan? Pelik juga. Setan tak nampak. Tuhan pun kita kata tak nampak. Tapi apa dia takut setan, tidak takut Tuhan. Sudah hari Jumaat tu kata ittaqullah. Kena takut kepada Allah. Apa kita takut setan, tak takut hatu. Lalu orang kata kok tu batu. Dengar belum orang dah. Lalu takut padahalnya dia makhluk seperti kita ya. Kok tu heran, apa takut. Jadi dia tu mari tu Tuhan hantar. Bukan dia nak mari. Dia nak mari dia kehendak dia tak boleh. Kehendak Tuhan lah hantar kita. Setan tu nak suruh goda kita. Pasal dia berjanji dah dengan Tuhan, minta benar dia ajak dulu lagi. Dia nak goda anak cucu Nabi Adam. Pas kita duk balas ke setan. Bawa lu duk balas dengan wak ya. Dia tak khabar dia tu duk dalam duk bergerak. Lagi tu ya. Cuba tanya kat sikit. Pelik dia gajar lagi ni. Ya, kalau tidak buat tajuk ni. tak apa. Kalau kita marah dia kata saya kata apa saya tak dakwa kita kata. Dia tidak dakwa. Tuhan dakwa. Saya kata apa mu duk balas ke setan. Mu tak reti ke aku buat setan. So kita duk balas ke pokok lada. Ibarat kita tak khabar makna tanah pokok lada tu. Misal kalau kita tengok di makhluk lah. Tak balas ke pokok lada. Mana siapa apa mu tak buah tak berapa. Dia makna pun baca pun berapa tu cara syariat lah. Tapi hakikat yang tu hai belaka. Ala gitulah. Lalu faham. Ayat sabitah adalah bentuk-bentuk di dalam pengetahuan. Ayat sabitah ni makna nyata sabit ni hanya dalam ilmu. Nyata ya sabit. Ya? Dia panggil ayat sabitah. Kalau kita ngaji alam dia panggil alam wahidiyah. Lepas wahdah wahidiyah. Alam yang nyata tetapi benda tak ada lagi. Nyata dah benda ni nak kata orang ke nak kata rumah ke nyata dah. Tapi benda tu tak ada lagi. Hanya dalam ilmu Tuhan. Lah kata. Hakikat objek dan mengkonkretkan atau mewujudkan nama-nama wujud dan wujud. Jadi benda tu apabila nyata di ayat sabitahnya maka nak tubik nama dah lah. Kok Melayu nama goni, kok Jepun nama goni, benda tu lah. Bukan benda lain, benda tu lah. Benda sama. Cuma bunyi kerana bahasa. Dah kita kata lain dah.
Pemikiran kita. Sedang ke dia sebut dia kata air lah. Air. Orang putih panggil water. Cina panggil berapa. Jadi keling panggil berapa. Semua air je berlaku je. Tapi kita saksi tu tak mudah dah. Kita kata lah air lah, air bukan. Bukan tu. Betul air. Kita nak balas kita nak kita. Sedang ke semua disebut tu adalah makna dia air. Misal lah. Ya. Kalau ni kita dah sebut. Kuasa aku. Aku buat. Kita tak khabar. Sebenarnya toke buat. Toke lah kita kata toke. Tuhan buat. Allah buat. Tapi kita dah suka kita. Malah nak suka kita. Dalam peringkat ini, mereka bukanlah majul bijali jail. Majul bijali jail, dijadikan oleh kejadian yang menjadikan. Kita ni makhluk ni dijadikan, Tuhan buat. Tuhan buat ada lagu mana? Oleh kejadian, dan dia buat bentuk kita gini, sifat kita gini, nama begini, semua dia berlaku. Yang menjadikan, ada ni yang menjadikan mana Tuhan? Khalik lah. Yang menjadikan Khalik. Yang kena jadi tu makhluk. Lagi. Tetapi mereka tidak zahir sendiri. Makhluk tu tak ada lagi, tak zahir sendiri. Tak ada lagi. Maka yang menjadikan membawa mereka menjadi ada. Jadi Allah lah yang menjadi ke kita daripada tak ada kepada ada. Kena faham itu. Ada pun nak menyatakan dia. Kena tamak situ. Bukan ada kita nak menyatakan kita tu. Bukan Tuhan mengadakan kita tu nak rayak kita tu. Bukan Tuhan mengadakan kita tu nak suruh jatuh kita tu. Dalil? Aku dah fikir. Dia faham tanya dalil tu baca. Dalil tu katakan wala khalaqtul jinni wal insa illa liya'budu. Aku tidak jadi ke jin dan manusia ni kecuali nak suruh nampak kehambaannya kepada aku. Okey, nak faham hamba ni. Kalau faham hamba, kita gelah Tuhan pula. Kita ni kita dengan tikar, dengan kursi ni, apa dia hamba? Kita dengan kursi. Kita ke hamba, kursi ke hamba. Dalil kita hamba. Kita ambil kursi. Kita ambil kursi. Bapa tak boleh kursi mari kat kita. Bapa je tak boleh kursi kita mari kat kita. Lah ni kita pakai kau ni ke? Tak suruh pening ke? Lah ni kita remote je. Mari dekat. Tu kursi mari kat kita tu. Cuba jawab. Janganlah ni orang kafir dia pun tablik kita gitu jadi sesak kita. Kita betul kursi lah mari. Kita tak khabar petik duduk mana. Remote duduk mana? Duduk di kursi ke duduk di kita? Duduk kita lah misalnya. Pas remote kita duduk di mana? Duduk di Allah. Nampak tak? Jangan lepas tu remote kita di Allah. Kalau boleh pergi sebab BP baru ni wujud dah. BP pada tak lalu. Pergi dengan nama Allah raik. Alhamdulillah. Banyak ke mati ingat kanak, ingat bini, ingat piti. Dia pergi dengan Allah wujud lah. Duk buah sari-sari apa ni kedai kopi tu. Dia amat sungguh. Kita suruh dia kata sebut nama Allah setiap masa. Sebab kita gini tak ada dunia lain dengan Allah. Lagi itulah.
Ya, masuklah. Cekak-cekak lah. Pelaku hakikat ini bergantung pada pelaku. Sama ada pelaku mewujudkan hakikat itu pada zahirnya, iaitu mengambil bentuk dalam wujud seperti dikatakan mazhab wujudiyah, atau memberi wujud pada mereka yang mana mereka adalah adum seperti dikatakan mazhab syuhudiyah. Jadi dia kata kau nak mengada, kau nak menaduk dia Tuhan belaka. Jadi ada kau dia mengada tu di mana kita nampak seolah-olah ada benda tu. Jadi mazhab wujudiyah ada benda kita kata je ada tetapi tak nyata lagi, itu syuhudiyah. Mata hati nampak tapi benda tu tak ada lagi. Misalnya kita nampak bahawa lembu kita ni tahun depan beranak, tak mengandung lagi, kita nampak dah tino ni jadi tu dia panggil mazhab syuhudiyah. Sebab dia nampak kalau lembu tu bukti betul tubik-tubik tu anak lembu tino kau jatuh kau betul supaya kita kata alah gitu. Tapi wujudiyah ni ada dah dalam perut tu Allah dah panggil apa scan nampak anak jatuh anak tino tu wujudiyah dah tu ada dah. Dia sahaja menjadikan sebab asar kesan mereka. Jadi sebab ia menjadikan bekas je. Kita tak pakai sebab. Tak khabar. Misalnya, dia mati tepuh di kereta. Apa kita kata mati tu kereta tepuh? Sedangkan mati ni ajal. Silap besar kita situ. Kita ambil sebab musabak. Dia tak ada dalam rumah, mari rumah dia terbakar. Kita ambil api yang memusnahkan rumah. Kita tidak ambil kudrat dengan iradat Tuhan yang memusnahkan rumah. Cuba tengok akidah kita betul ke tidak? Kaji sendiri kan? Sedangkan ya terbakar tu kehendak Tuhan. Bapa Tuhan bakar sedap tu, kita sedar dah ingat kepada dia. Ni dak kita dah ingat ke api. Dia tak tutup api dapur. Dia buka gas. Lepas tu terbakar lah rumah dia. Kita dapat situ. Kita tak nampak bahawa kejadian tu remoknya di Tuhan. Nak boleh jadi. Sudah kerja dah lah. Betul ke tu? Tak ada usaha ikhtiar dah ni. Sebab tu usaha ikhtiar lah. Sebab tu usaha ikhtiar pun mari mana. Kita nak usaha ikhtiar, katalah kalau terbakar, kita nak ambil air tu. Tak boleh bangun tu kerja siapa. Nak ambil bedi tu kerja siapa. Ambil air tu kerja siapa. Khabar nak pergi sibuk pada air tu kerja siapa. Dah kerja dia lah. Ada pun orang lain buat kerja, kita kata kita. Nampak tak? Haji buat kerja. Kita pergi baca, kita marinan ni. Tak sudah, haji buat kerja misal. Tak ngaku kerja orang, misal lah tu. Mari gitu lagi. Mari gitu. Pasal tak ada hakikat lah. Ni duk ngaji, ni duk ada hakikat lah ni. Gitu. Tu nak suruh ada hakikat ni. Lagu tu. Jika anda melampaui had ini, anda akan masuk ke lingkungan yang mengatakan dua. Kalau kita duduk situ, kita duduk rasa kita, duduk rasa sebab, maka jadi dua Tuhan. Apabila dua Tuhan syirik. Jagalah. Ambil misalan dakwah dan perkataan.
Wujud dakwah boleh dilihat di dalam perkataan. Kita kata ada dakwah tu pasal kita tengok ada tulisan. Sebab tulisan tu boleh tulis daripada dakwah. Bapa kita kata tulisan tak nampak dakwah. Misal ada kita di Tuhan mengada. Bapa tak nampak Tuhan mengada ke kita. Kita nampak kita ada. Tak tegal lagi. Nah, royak begitu semua tak tegal lagi, tak tahu. Perkataan dalam tulisan tidak wujud sendirinya. Perkataan dalam tulisan itu tak akan nampak kalau tak ada dakwah. Ada royak gitu. Kita ni pun tak akan berlaku kalau Tuhan tidak memperlakukannya. Lah kita. Nama suluh Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh tak? Nah, kalau tak boleh kena bahas dah. Kita pun tak kerti juga. Tapi kalau dia mau bahas tu, kalau dia nampak kerti dulu tu. Malah gitu je lah. Kalau tak bahas, aku hanya gitu je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang manfaatnya Allah. Dan jadilah ilmu yang manfaatnya inna kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadi kami semua hamba yang mengingat tiada malah ya Allah. Yang menyebut nama tiada malah ya Allah. Ya zikir kepada tiada malah ya Allah. Ya rindu dan kepada tiada malah ya Allah. Ya ma'rifah kepada tiada malah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah.